kasairil agsalil masrunati. Oh, semua masuk rupanya bukan Jumaat saja. Disunatkan qada mandi Jumaat. Jadi kalau Jumaat di sebelah pagi sebelum buat Jumaat tak dan sunat mandi. Dan sunat qada sunat mandi. Sunat mandi qada. Siap. Namanya mandi apa? Mandi qada. Saja aku mandi sunat Jumaat. Mandi kerana nak sembahyang Jumaat. Qada lillahi taala. Dan mandi dapat pahala. Ya, mandi dapat pahala. Tapi qada lah. Kasairil agsalil masnun. Nanti seperti mana semua mandi-mandi sunat lain. Mandi yang mana yang ada qada-qada ni? Mandi-mandi yang ada qada ni mandi yang berwaktu lah. Mandi gerhana matahari, mandi gerhana bulan, mandi kerana sembahyang Jumaat, mandi sembahyang raya, Aidilfitri, Adi Adha. Mandi tu dia ada qada. Ada pun bau busuk, betul tak mandi 3 hari. Mandi tu qada. Tak qada tu mandi lah weh. Memang duk busuk lagi. Okey, siap. Wa innama tuliba qada'uhu li'annahu idza alima annahu yaqdi dawama ala adaihi wajtanaba tafwitahu. Okey. Jadi dia sebut sikit kenapa ada hukum dalam fiqh ni yang ulama istinbatkan hukum sunat qada mandi. Macam mana ada hukum sunat qada sembahyang sunat berwaktu. Duha selalunya sembahyang, tengok tinggal pasal kenduri kahwin. Tak ada sembahyang duha. Sunat qada sembahyang duha. Bila dah habis waktu duha. Sembahyang tahajud selalu bangun. Dia tengok malam ni tak terkejut. Sunat qada sembahyang tahajud. Sunat qada sembahyang witir. Pasal tak jaga langsung. Sunat qada. Baik, dia sebut bab mandi sama tak? Kalau puasa pun Isnin Khamis tengok hari tu tak boleh nak puasa. Ada pun terlupa ke apa macam-macam halangan lah menyebabkan tak puasa. Sunat qada puasa. Yang sunat itu. Pasal apa ada sunat-sunat qada ni? Inama tuliba qada'u, hanya saja dituntut qada oleh annahu, kerana bahasanya dalam syar'an itu idza alima, bila orang yang mengqada ni sama ada bab mandi, sama ada bab puasa. Saya bagi contoh ni. Sama ada bab sembahyang. Bahkan bab wirid doa pun. Begitu juga bab baca Quran pun ada ulama ajarkan qada. Hari ni sepatutnya 300 zikir pagi, 300 petang. Tak ada hari ni. Sakit, tak sihat ataupun sibuk. Macam mana? Qada esok. Tak pun tak ada pagi tengah hari, qada untuk pagi. Tak ada petang, qada malam untuk petang. Betul tang wirid. Itu juga baca Quran. Selalu duk baca. Hari ni tak ada baca. Qada malam. Qada. Esok selalu baca 5 juzuk, baca 10 juzuk untuk semalam dan hari ni. Pasal apa tu? Tengok dia sebut. Pasal apa ada syariat qada ni dan disuruh qada? Li'annahu idza alima, orang yang nak qada ni al-qadi ni, seseorang ni apabila dia tahu annahu yaqdi, bahawasanya dia kena qada, apa nak buat? Dawama ala adahi, dia akan mengekalkan untuk melaksanakan dia. Kita kalau ada cas qada serik tak? Jawab, serik tak? Tuan-tuan bayang, tuan-tuan, 1 hari 1 juzuk. Tinggal 3 hari tuan-tuan kena baca 1 hari tu 3 juzuk. Macam? Cerit tak? Jawab, cerit tak? Kisah cerit tu maksudnya perit tak? Bukan lalu tuan-tuan nak baca 3 juzuk sehari. Itu kalau 3 juzuk, 1 hari 1 juzuk. 1 hari 5 juzuk, 5 hari 15 juzuk. Tak makan nasi lah hari tu. Padang muka kau. Apa akan jadi? Kita tak tinggal dalam amalan. Satu ulama-ulama dulu, dia orang jaga sangat bab-bab ni tuan-tuan, tinggal qada. Tu yang dia orang jadi ada mudawamah dalam bab amal. Tu yang Imam Syafi'i sampai 1 hari 1 malam khatam Quran sekali. Yang akhir hidup dia yang kita dengar amalan dia apa? 1 hari 1 malam 30 kali khatam. 30 juzuk. 1 hari 1 malam. Bulan Ramadan macam mana? 2 kali khatam, siang sekali khatam, malam sekali khatam. Kita malam 1 juzuk, siang 1 juzuk. Tu betul tak? Ada orang sampai lah ni tak khatam lagi. Ni nak bubuh bahasa apa tu? Tak maulah doa pelik-pelik kan. Hadana Allah ila siratal mustaqim. Hadana Allah ila sawabi sawab. Ila amal. Ila amali salihah. Mudah-mudahan Allah Taala tunjukkan kita untuk beramal dengan amal soleh, insya-Allah. Nak buh laknatullah alaih tu teruk sangat kan. Tak adalah suruh laknat tu. Tak mau laknat. Mudah-mudahan Allah Taala bagi kita hidayah untuk kita buat amal soleh tu. Amin. Baik, jadi dia akan qada. Kalau dia tahu dia kena qada, dia akan mengekalkan atas ibadat dia buat ala adaihi
wajtanaba tafwitahu, dan dia akan menjauhkan, mengelakkan supaya luputnya ibadat itu. Tafwitahu, tafwid ghusl, asal bab itu bab mandilah, saja sebut-sebut bab lain. Pasal masyhur sebut ulama dah bahas, semua bab tu ada dibahas oleh ulama tentang ada hukum sunat qada pada ibadat-ibadat yang berwaktu, apatah lagi yang dah berwaktu lagi. Kita pula dah jadi wirid, dah jadi kebiasaan untuk beramal dengan amalan-amalan tersebut, disunatkan untuk kita qada. Hatta bab sedekah kali pun. Selalu Jumaat 100. Saya tengok tak boleh. Macam mana? Bagi 200 tengok ni. Selalu ada nak jam, bulan ni pakai duit, tak boleh nak sedekah. Bulan depan bagi 200. Pasal apa? Bawa ada istiqamah. Kalau tidak jadi agak-agak tiap ayam. Kena motivasi sedekah. Betul? 3 tahun tak sedekah. Banyak. Sembahyang qiyamul lail, kena bayar 3 lail. Lepas tu 10 tahun tak qiyamul lail. Ni tak jadi ni. Sembahyang bermusim macam ni tak jadi. Dia tak membentuk akhlak dan peribadi. Dia menyebabkan kita tak ada disiplin diri dalam bab ibadat, dalam bab istiqamah amalan. Soal kalau ada, masih bab qada, dalam bab mandi, masih bab mandi. Ada? Selepas mandi wajib jangan ambil wuduk lagi pasal membazirkan air. Umum sangat ayat tu. Pula tu betul ke memang selepas mandi wajib tak payah ambil wuduk lagi, bahkan membazir? Betul ke tu? Ni jawab pekah bodoh-bodoh ni payah agak ni, sepak lagi sekali. Ayat tu bahaya sikit dari sudut hukum, pasal ramai orang tak faham dari sisi pelaksanaan mandi wajib yang dengan sebab mandi maka tak payah wuduk. Ramai orang tak faham bab tu. Walaupun debat kita dah belajar lah di sebab kitab kita baca ni kan. Ayat tu kalau atas tanya betul tak betul? Kalau saya sebut atas orang awam, saya kata tak betul lah. Tak betul. Pasal apa tak betul? Pasal rata-rata orang mandi dengan dia mandi, yang dalam mandi dia tu walaupun mandi wajib, biasanya mandi wajib dia tu ada wuduk yang tak terangkat. Wuduk dia tak terangkat lagi dengan dia mandi wajib. Walaupun mandi wajib dia sah, wuduk dia tak terangkat. Jadi habis mandi wajib, macam mana? Ambil wuduk lagi lah. Baik, sikit tentang masalah macam mana boleh tak terangkat dan macam mana boleh terangkat. Kaedah yang sebut ulama dalam masalah mandi wajib, yang kalau mandi ni, yang ada kaedah yang ulama fiqh sebut dengan macam ni, iza as-saghiru yadkhulu tahtal akbar. Benda kecil dia termasuk dalam benda besar. Apa maksudnya? Kalau dah mandi wajib, wuduknya ni masuk sekali lah. Macam mana kaedah tu juga masuk masjid sembahyang zuhur, tahiyatul masjid macam mana? Tak payah tahiyatul masjid lah. Okey. Macam mana pun dia ada disiplin. Khusus kalau sebut bab mandi. Memang bila mandi wajib, wuduk terangkat, ada syarat. Syarat tu antara bahasa ulama dalam fiqh ialah untuk supaya terangkat je mandi hadas, maka tak perlu berwuduk. Cuma adakah dengan berwuduk itu membazir? Tu pun cepat sangat menghukum lah. Bagi selesai tuan dulu. Adakah dengan ambil wuduk, dengan mandi wajib terangkat wuduk? Kaedah dia ialah kalau memang setelah empat anggota wuduk itu kena air, kita tidak ada membuat apa-apa perkara membatalkan wuduk, maka tak perlu, disebab tak perlu atau hal, maka dah terangkat wuduk dengan sempurnanya mandi. Boleh faham? Batal. Tu lah. Cakap tera tu pun tak faham. Tambah orang awam lagi nak macam nak faham kau ni. Apa maksudnya? Katalah pasal kaedah dia, kalau dah ada empat anggota wuduk. Anggota wuduk apa? Yang wajib lah ada cerita ni. Anggota tu, muka, tangan, kepala, kaki. Kalau dah empat ni terbasuh, jika selepas itu ada buat perbuatan membatalkan wuduk,
maka walaupun dah selesai mandi, wuduk tak ada. Tetapi jika dah ratakan air dan rata air masih ada lagi, walaupun dalam masa duk merata tu ada buat benda membatalkan wuduk, tetapi masih ada lagi sama ada 4 anggota ataupun salah satu daripada anggota wuduk yang belum sempurna untuk dibasuh, maka bila dia selesaikan dia, last kali dia basuh anggota wuduk tersebut, maka terangkatlah hadas besar dan terangkatlah hadas kecil. Itu kaedah dia. Yang paling praktikal untuk dibuat ialah muka. Jadi maksud dia macam mana? Bersihkan dulu najis apa, tempat-tempat yang sulit apa tu, selesaikan dulu. Niat mandi memang lah, saja ke keadaan besar tu awal-awal lagi lah. Lepas tu kata tinggalkan kepala dan muka. Tinggal kepala lah, bahasa mudah itu. Macam mana pun kepala kena air sikit, dah terangkat hukum sapu kepala mengikut kaedah Syafi'i. Jadi muka lah tinggalkan, jangan basuh. Basuh semua badan semua lah. Last kali basuh kepala dengan muka. Jangan dah buat, bila buat tu macam tu, menyentuh apa-apa yang boleh menyebabkan batal wuduk. Angkat hadas besar, angkat wuduk. Yang tu antara kaifiat yang untuk supaya walaupun dalam pelaksanaan mandi, sentuh apa-apa pun tak ada masalah, pasal belum selesai 4 anggota wuduk dikena dengan air. Kalau dah basuh 4, katalah selalu tertib sunat dalam kitab disebut mengambil wuduk ni awal sebelum mandi kan. Cuci, lepas tu wuduk dulu. Kaki. Lepas tu asap gigi, gonyong, gosok, sabun, ada menyentuh. Habislah wuduk. Pasal 4 anggota wuduk dah sentuh. Bila sentuh, dah basuh. Bila sentuh benda ataupun buat perkara membatalkan wuduk hancur. Bila wuduk hancur, walaupun dah selesai mandi, hadas besar terangkat, tetapi wuduk tak ada, kena angkat wuduk lain. Jadi ayat tu macam tak cerdik je cakap. Saya nak sebut bahasa itulah. Bagi uraian macam ni lah. Nak sebut kalau bagi uraian macam ni lah. Betul buat sebut hukum, tengoklah orang pandai tak pandai. Bagi hukum bodoh-bodoh gitu, mana boleh. Dia ada disiplin, ada ilmu yang kena bahas itu, dan ada itulah peraturan teknikal untuk melaksanakan dia dengan betul, barulah akan jadi sah. Kalau kesilapan teknikal tak sah. Itu kot. Maksud saya jawab soalan. Kita banyak buat silap sana. Kamat tidak ada doa. Ya. Tapi kita ada Kamat tu terus sembahyang je. tak ada doa. Jadi itu serapan Dia kata yang tu, bunyi tu macam bunyi Wahabi je. Saya bunyi gitu dulu. Wahabi ayat yang tu lah. Boleh terkenal tiun Wahabi ni. Keedah kita kalau ikut nisbah berdoa ni, pasal memang yang kita belajar dalam hukum fiqh ni, macam kita tanya ni, kalau ikut Wahabi punya style lah, apa belajar tak ada bedah sabit dengan hadis pun. Kena dia kat itu. Tambah duk kodo. Mana ada hadis Nabi suruh kodo. Dia nak kalau boleh mentah-mentah sebut tu. Dia orang tak bahas dah apa yang ulama ambil faham dengan dilalah apa dalam hadis, dengan furuk-furuk apa yang telah disepakati ulama dengan qawaid dan sebagainya. Dia orang tak bahas. Dia orang bukan reti bab tu. Tu yang keluar ayat-ayat macam tu. Dari sisi hukum kalau ikut atas ingat saya dalam bab fiqh, ada doa lepas azan, ada doa qomat. Kalau nak kira buat tu, dia kalau ikut macam-macam benda yang kita buat semua salah. Nak syarah tu agak panjang, tapi nak sebut itulah. Saya bubuh bahasa itu sudahlah. Bunyi macam Wahabi je. Saya sebut tu sudahlah, faham lah tu. Yang tu kot saya jawab tu Jadi kalau ikut apa? Ada doa je. Doa. Ya. Doa qomat dan azan. Ya. Doa yang sama. Itulah. Memang kalang kabut lah macam ayat tadi lah. Tuan-tuan dah mandi, kalau buat apa ambil wuduk lagi. Wuduk dah terangkat. Ni saudara setan ada yang mazur ayat. Pasal wuduk dah angkat, gedik tu bahasa saya lah kan. Gedik-gedik pergi ambil wuduk pula lagi. Padahal wuduk dah dapat dah. Dah terangkat dah besar, katanya terangkat lah ada kecil.
Buat bodoh. Lepas tu dia buat bodoh juga lagi. Orang kampung pun kena bodoh 3-4 kali kan. Ya. Pak Syekh cakap ni katanya. Ulama ni. Penting. Padahal bagilah syarah elok. Bagilah cerita penelitian fake-nya. Itu kot. Ada lagi. Zaman akhir lagi mengaji tuan, lagi kita dengar tu kan. Kita bila ngaji hak betul ni, kita adalah kayu ukur nak menilai mana betul salah. Bila tak ngaji macam mana? Baru kau tahu. Ambil lah bala bodoh. Itu kan. Sikitlah ayat-ayat macam tu. Satu jahil ni memang bahaya besar kan. Yang orang jahil itu satu hal. Yang bercakap macam tu jahil. Tu orang salah. Dia jahil, dia tak tahu dia jahil. Padahal dia jahil, dia rasa dia alim. Hak ni. Dia macam orang miskin, dia rasa dia kaya. Bahaya kan. Macam mana duit tak ada tapi dia belanja macam negara kaya. Tu yang bankrupt kita tu. Habis subsidi semua kena tarik. Tak faham sudah saya cari sejarah ke mana tu. Selesai tu. Nak sambung pun jadi panjang pula. Wa bukurun. Okey. Nantilah nanti sambung insya-Allah. Dan disunatkan bersegera pada waktu pagi ke masjid. InsyaAllah kita jumpa waktu tu. Wallahu a'lam. Waktu habis mandi Jumaat dengan habisnya harapan untuk pergi Jumaat. Dah mandi. Tak ada harapan dah nak mandi untuk pergi sembahyang Jumaat. Waktu tu lah habis. Kalau katalah Jumaat kampung tu lambat. Pasal dah tanya itu kan. Ya, pasal dia tuntutan tetap ada bagi orang yang mengendaki Jumaat sekalipun dah masuk waktu Jumaat, maksudnya waktu Zuhur. Sehingga macam tu lah Mikah. Kalau katalah tempat ni kita ada belajar bab Jumaat tu yang sembahyang Jumaat pukul 4 pukul sembahyang Jumaat. Pasal duduk tunggu orang kampung bagi cukup 40. Nak sembahyang Jumaat aku apa? Pukul 4. 3.45 dah mandi. Baru tengok ada 38 orang. Ada 2 orang lagi. Tu pun kata dia, buat apa tu? Duduk makan nasi. Tunggu dia makan nasi pula dah. Dan pergi bilik air mandi dulu. Mandi. Desi dobit bila waktu habis lah. Tu, sehingga istilahnya tak dan dah untuk mandi untuk pergi sembahyang Jumaat. Habis waktu dah. Jadi selagi ada waktu, ada satu dia jadi qada selepas Jumaat. Maksudnya kalau tak selagi buat Jumaat, ada tuntutan mandi dan sunat mandi lagi. Bukan qada. Cukup. Allah. Ya. Apa dia? Berkhatan, ya. Tapi kalau orang yang kafir masuk Islam, jadi ada saya cukup orang kafir setahun lebih baru dia berkhatan. Itu tak penjelasan Ustaz. Kaedah kita dalam mazhab Syafi'i wajib. Macam mana pun ada dalam mazhab lain yang mengatakan sunat. Kita wajib, lelaki wajib, perempuan wajib berkhatan. Jadi kalau ada orang kafir yang dia tak berkhatan, selepas dia masuk Islam, setahun lepas tu barulah berkhatan ni. Katalah dia tak berkhatan tu pasal apa? Pasal do'if je iman dia. Untuk berkhatan ni bukan senang tu kan. Dah lah berkhatan, dah lah benda tak pernah buat. Pula tu malu satu, pula tu macam-macam lah kan. Melainkan dia dah tahu apa masalahnya. Atas kaedah pasal nak sebut atas kita Syafi'i memang wajib Jadi menangguhkan tu berdosa. Rasulullah pun kalau disebut ada, kalau tengok dalam hadis, atas hadis yang Rasulullah pernah sebut bila aslamah tu dia kata apa? Dia kata waqsil waqtatin. Ada sebut riwayat hadis dengan wahlik. Cukup kepala. Jadi kalau faham suruhan tu Nabi suruh. Walaupun ada sebahagian tak disuruh, ada sebahagian tak suruh, tentu satu hal. Tapi atas bahas yang telah diambil oleh ulama, itu yang kaedah Syafi'i kita wajib. Jadi kalau atas kaedah wajib tu, maksudnya dia telah mencuaikan dalam masalah buat benda wajib. Kalau atas mazhab yang lain pada Syafi'i, maksudnya tak berdosa lagi lah. Macam mana pun nak sebut gini sikit lah. Atas kita nak kata macam mana, di atas kata ada tak sepakat ulama mengatakan wajib. Jadi kalau katalah kita gaduh-gaduh nak suruh dia khatan tu, menyebabkan dia susah nak masuk Islam, biarlah dulu. Cuma bila dia tak berkhatan lagi tu, tentulah jadi masalah pada dia untuk bersuci. Jadi kena ajar elok-elok lah. Kalau tidak sia-sia ibadat dia. Kalau dia memang serius dalam bab tu, rasanya tak ada masalah untuk dia khatan. Apatah dia tahu fadilat-fadilatnya. Tentu dia tak tunggu lama lah. Yang tu kot. Jadi di atas bertangguh tu, atas boleh tanggung atas mazhab lain yang kata tak wajib. Jadi ada khilaf
tentang wajib dalam mazhab. Cuma untuk supaya sahkan ibadat, hukum bersuci yang sepatutnya yang kena ajar pada dia, itu hendaklah dia ajar tanpa khilaf. Tak ada khilaf ulama tak kata wajib ajar dia bersuci dengan betul. Teman nak buka apa-apa tambah pula istilahnya, kalau bahasa budak-budak ni, kemaluan tu buta. Buta tuan-tuan, kena loceh dulu. Bahasa perkelah dulu loceh. Loceh faham tak loceh? Loceh ni kan bila dia melekat dengan kepala tu kan, dia kena sentap tu barulah boleh keluar. Nak sebut pun buduh ngak rupa, nak sebut bila ilmu ni. Tik palat okay. Tu. Memang kalau berjawi tu kan, memang tarik tu memang dia akan ada taik putih dekat lepas pada takut kepala tu. Tu tik palat tu, najis tu. Tu yang nak kena cuci tu. Jadi kalau dia dah tahap balik lah, bapak orang tua, biasanya benda tu tak ada masalah lah, benda tu dah lepas. Tapi kalau umur belasan tahun ni, biasanya kadang-kadang hak tu tak lepas lagi. Jadi bila dia masuk Islam, dia nak ibadat macam mana tu, sedangkan benda tu tak lepas. Jadi bila kalau katalah dia serius masuk Islam, kita cerita dia, you tak masuk, you tak kata dengan law, nanti dia punya aplikasi dia, you punya ibadat tak sah tu. Macam mana pun you kena loceh tak, kena tarik lah tu, sakit lah tu, alang-alang sakit, biar kata terus. Yang tu kot, ni sebab nak cerita je lah, penceritaan tu yang benda macam ni kena bagi satu informasi yang sangat tepat pada dia berakidah tu, bagi solid Islam dia, diserah diri berhatan. So, bahkan tengok kalau saya nak sebut gini, orang-orang yang tak Islam sekalipun, bila dia tahu kelebihan khatan macam mana, dia tak masuk Islam, dia nak khatan. Pasal apa? Dia tahu kelebihan dia. Macam makan pisang tak buang kulit, apa sedap ni? Dia makan pisang kena buang kulit, sedap. Tak faham sudah. Okay. Orang tua dulu punya misal tuan. Dia berbual bahasa pisang Okey, siap. Jangan rasa saya tak salah dia. Masalah masjid yang ada jemaah tak dan masjid itu buat orang jemaah tanpa benar yang berlawan. Sebab saya tunggu bila tak ada orang. Dia boleh. Itulah boleh tak boleh tu di atas mazhab yang lain pada Syafi'i yang kata ada satu hal. Macam mana pun di atas kaedah kita, atas hukum mazhab Syafi'i ni yang mesti ada 40. Dah tak cukup 40. Macam Zuhur je lah. Gedik-gedik nak buat ketubah Jumaat, buat apa? Kalau saya jawab itulah. Walaupun ada dalam mazhab lain, cuma bila nak buat dalam mazhab lain, apa syarat dia? Kalau 12 orang. Hanafi walaupun kadang-kadang longgar dalam bab tu, tapi ada bab lain ketat. Apa ketat bab lain? Tak pernah belajar nak buat macam ni. Teruzur. Jadi kalau nak buat, pergi ambil disiplin ilmu baik-baik elok dalam mazhab Hanafi, bagaimana syarat pelaksanaan dia, baru buat mengikut rukun dan syarat yang betul. Jangan macam ni. Angka 12 ikut Hanafi, tapi semayang kawan Syafi'i. Mana boleh? Kau ikut mazhab apa? Mazhab gila babi. Mana boleh? Tu yang nanti macam mana kalau saya sebut bab haji ada sikit-sikit sambil-sambil tu, dia jadi haji tabung haji lah. Ambil sana. Haji sah ikut apa? Sah ikut tabung haji. Jadi haji tabung haji, bukan haji mengikut kawaid dengan ulama-ulama mutabar Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Tapi haji tabung haji. Ataupun haji Arab Saudi. Haji Arab Saudi. Macam-macam kalau saya sebut tu. Jadi tengoklah rukun syaratnya, kalau tak sah, tak sah. Jadi rukun syarat itulah dengan ilmu yang mantap. Ada baru laksana kalau dengan angka 12. Kalau tak ada, baliklah hukum asal. Ilmu dengan mazhab Syafi'i pun tak sempurna. Apa kaedah dia? Tak ada 40 orang, buat je lah Zuhur. Macam mana pun kaedah dia macam mana? Yang tak datang ni siapa? Pejabat agama takkan tidur tu pejabat agama. Tu esko-esko agama buat apa dalam negeri? Turunlah buang jawatan, bagi orang lain nak duduk. Kasar. Apa ni? Patutnya amal makruf nahi munkar lah. Kenapa dibiarkan dalam keadaan jahil dan tak pergi sembahyang Jumaat tu? Untuk ambil pendapat yang mudah-mudah supaya jadi mudah-mudah boleh sembahyang Jumaat dengan 12 orang. Ada yang kata 3 pula. 3 orang pun boleh buat Jumaat esok kata. Tak pening itu. Pasal orang tak ada. Dan orang tak ada, kaedah dia macam tu lah. Jumaat tak ada. Dia bukan fatwa tu, bodoh. Pasal fatwa ni benda furuk tak ada hukum, baru keluar iftak, baru keluar fatwa. Ni semua fatwa siap dah. Cuma bagi betul rukun dan syarat je. Cukup syarat buatlah. Nak buat 12 ikut kaedah siapa? Hanafi apa rukun syarat khutbah Jumaat, apa waktu azan qomat, dia ada yang ketat tuan.
Kalau katalah tuan-tuan nak buat Jumaat ikut Hanafi, saya bagi misal lah, dengan 12 orang, tapi tuan-tuan wuduk macam ni, habis tak mana? Habis bab wuduk lagi. Wuduk lagi awal. Pergi lah. Bab wuduk pun tak sah. Hanafi ketat, kita sah. Kenapa yang ni boleh ambil hak Syafi'i? Kenapa tak nak ambil hak ketat hak ni? Zaman ni jaga sikit pasal bab ni lah. Ada fahaman apa? Islam itu mudah. Jadi sah. Jadi 12 orang pun sah. 3 orang pun ada pendapat mengatakan boleh. Mesyuarat pun boleh sembahyang jamak. Boleh tu. Jadi buat kenduri kahwin pun boleh sembahyang jamak. Pasal apa? Nak memulihkan tetamu. Ta'arud dalam bab hadis. Memulihkan tetamu dengan sembahyang. Perlu tak. Pasal apa? Islam ni agama mudah, tuan-tuan. Jadi ada pendapat. Pendapat ni ikhtilaf ummati rahmah katanya. Syarah kot tu lah. Ada orang syarah gitu. Rasa dia nak lastik dia dengar. Memang ada fahaman-fahaman pening macam ni. Ni kalau saya bahasakan fahaman mudah.com. Dia memang mudah. Memang zaman ni fahaman mudah ni cukup banyak. Kaedah kita dia ada disiplin. Maksudnya taklah menghalang untuk ikut mazhab lain. Tapi apa disiplinnya? Kau disiplin tu tak ada. Pula tu apa ilmu, dengan guru mana kau ambil disiplin itu? Dengan baca buku? Kau ilmu dengan buku, guru dengan setan. Dia guru dengan ulama. Apa ulama syarah? Ulama mana kau ambil? Ulama mutabar ke ulama baca buku? Kalau ulama baca buku tak jadi. Bukan ulama tu. Itu ustaz baca buku. Ustaz baca buku tak jadi. Yang banyak tak jadi dalam dunia kita ni banyak pasal baca buku lah. Yang mana hak handai-handai ni banyak hak mengaji yang tak laki lah. Itu kot nak sebut ayat-ayat tu bisa sikit lah, kasar sikit bunyi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal ardha min nuri syamsika wa lana abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.